Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton video pembentangan ini. Pada hari ini, kami kumpulan 3 akan membentangkan sebuah tajuk iaitu Internet of Things atau lebih dikenali sebagai IoT. Jadi sebelum kita bermula, saya akan memperkenalkan dulu ahli-ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Faris Ridwan bin Muhammad Salihuddin, Arif Al-Amin bin Muhammad Arifin, Amirul Ashrin bin Muhammad Ruslat, Muhammad Faris Hamzah bin Ahmad Ramli, Nur Akilah binti Zulfikri dan Wan Zafirul Hakimi bin Wan Mazri. Jadi untuk bahagian pertama, mari kita lihat kepada pengenalan dahulu. Saya Arif Al-Amin. Saya akan membentangkan pengenalan Internet of Things. Topik ini semakin popular dalam teknologi pantas masa kini. Orang ramai bercakap mengenai internet perkara di sini. Ini adalah konsep untuk peralatan, mesin sensor dan peralatan untuk menyambung ke internet dan mengumpul dan menghantar data melalui rangkaian. Internet of Things mencipta kepintaran iaitu rangkaian yang dapat mengesan, mengawal dan memprogram sendiri. Internet of Things atau lebih dikenali sebagai singkatan nama IoT adalah konsep yang dikembangkan untuk tujuan memperluas penggunaan dan faedah sambungan internet berterusan. Menurut Wikipedia, IoT adalah rangkaian peranti fizikal, kenderaan dan barang lain disertakan dengan elektronik, perisian, sensor, penggerak dan sambungan rangkaian, dan objek ini dapat mengumpul dan bertukar data. Interaksi IoT hanyalah lanjutan dari teknologi masa kini. Era digital ini membolehkan interaksi antara mesin dan orang atau antara mesin dan mesin. Secara tidak langsung, kita terlibat dalam aktiviti harian Internet of Things. Sekiranya di pejabat, sistem perakaunan berinteraksi dengan sistem sumber manusia. Jika di rumah, anak-anak bermain permainan komputer secara dalam talian dengan rakan-rakan di tempat lain. Jika di kedai pula, penjaga boleh memesan barang secara dalam talian dan sebagainya. Baiklah, jadi sekarang mari kita lihat pada bahagian kepentingan IoT. Hari ini saya, Faris Ridwan, akan bercakap tentang bahagian kos. Jadi bagaimana IoT ini penting pada bahagian kos adalah dengan penggunaan IoT ataupun Internet of Things, kita dapat menjimatkan pelbagai kos dalam sebuah syarikat sebagai contohnya. Bagaimana dengan adanya bantuan mesin-mesin canggih sebagai contoh yang pertama. Dengan adanya mesin-mesin tersebut seperti robot dan automasi, kerja-kerja berat yang memerlukan tenaga kerja yang banyak dapat dipermudahkan. Sesebuah syarikat itu hanya perlu membayar sekali untuk teknologi tersebut dan membayar kos penyelenggaraan dalam beberapa bulan sekali. Jika kita bandingkan dengan kos untuk membayar gaji pekerja dalam jangka masa yang panjang, sudah tentu dengan adanya teknologi IoT ini, kos dapat dikurangkan dengan robot-robot tersebut. Walau bagaimanapun, jika kita lihat dari perspektif kemanusiaan, ramai individu pekerja akan kehilangan kerja mereka kerana adanya mesin-mesin yang mengambil alih tugasan mereka. Di samping penjimatan dari segi pembayaran gaji pekerja, IoT juga dapat membantu mengurangkan kos dari segi penyelenggaraan. Dengan adanya teknologi ini, satu kaedah yang bernama penyelenggaraan pencegahan dapat digunakan, dimanfaatkan oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya industri. Kaedah ini membenarkan sistem yang menggunakan Internet of Things untuk menggunakan sensor yang ada pada mesin-mesin di kilang sebagai contoh untuk melakukan diagnosis pada setiap bahagian yang ada pada mesin tersebut. Hal ini adalah untuk mengenal pasti kefungsian mereka, tahap kefungsian. Dengan ini, sesuatu kerosakan atau kecacatan sekiranya berlaku pada sebuah mesin tersebut akan dikenal pasti dengan lebih cepat dan tidak perlu menggunakan khidmat orang luar bagi mengenal pasti masalah yang wujud. Jelas di sini, dengan menggunakan kaedah penyelenggaraan pencegahan,
sebuah syarikat itu tidak lagi perlu untuk memanggil orang luar atau pihak ketiga untuk datang ke kilang untuk memeriksa mesin-mesin tersebut, kerana sistem yang mereka ada sudah boleh melakukannya sendiri. Jadi kos di situ dapat kita kurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashrin. Saya akan teruskan pembentangan pengoptimuman teknologi. Aplikasi IoT dapat menyelesaikan sesuatu masalah atau situasi yang kompleks atau remeh. Ini juga dapat mengelakkan suatu masalah berlaku dalam masa yang panjang. Pengoptimuman teknologi. Teknologi dan data ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pengalaman juga kemahiran pengguna dalam menggunakan alat peranti, selain dapat membantu meningkatkan penggunaan teknologi dengan lebih berkesan. IoT membuka dunia tentang data berfungsi dan medan kritikal. Dua contoh aplikasi yang boleh dikaitkan dengan IoT ialah pemantauan tarikh luput makanan dengan menggunakan Rafid dan juga pemantauan kualiti air akuarium yang digunakan untuk membaca pH dan suhu air menggunakan aplikasi Android. Saya Arif Al-Amin akan membentangkan jimat masa dan tenaga. Peranti IoT akan menjimatkan masa dan tenaga. Teknologi, terutamanya gabungan Internet of Things dan kecerdasan buatan, akan memberi kesan positif kepada kehidupan masa depan. Kesan positif ini dapat menjimatkan atau mengurangkan penggunaan tenaga. Walau bagaimanapun, kos sumber dalam pengurusan dan pembangunan adalah tinggi. Orang secara semula jadi membuang banyak perkara seperti makanan, air, masa, wang, tenaga dan banyak perkara lain. Ini disebabkan oleh kemalasan dan kekurangan ingatan seseorang. Kebiasaannya hari ini ialah kita mahu segala menjadi sederhana dan menggunakan teknologi yang ada untuk melakukan perkara yang tidak berguna. Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Faris Amzar bin Ahmad Ramli. Baik, seterusnya saya akan membincangkan tentang inovasi dan keusahawanan. Baik, kita mengetahui bahawa IoT ini merupakan salah satu teknologi canggih pada masa kini. Oleh itu, generasi muda pada masa kini dan pada masa akan datang jugalah yang akan mengolah atau menambah baik kemudahan IoT yang disediakan. Daripada aspek inovasi dan keusahawanan, mereka dapat mencipta lebih banyak peluang dalam perhubungan antarabangsa dalam sektor ekonomi. Selain itu, ia juga mempunyai ruang atau jurang untuk berinovasi dan keusahawanan. Apa yang saya maksudkan di sini adalah bahawa generasi muda yang melakukan kajian melalui IoT, kebanyakan mereka akan menghasilkan atau memulakan perniagaan baru melalui konsep IoT yang mereka telah kaji. Namun, bergantung kepada inspirasi yang diberikan oleh pemimpin dan sistem mereka seperti di negara-negara maju. Daripada inovasi dan keusahawanan inilah, generasi muda menjadi tunjang utama dalam menambah baik dan perubahan dalam teknologi. Tambahan pula, dari inovasi dan keusahawanan jugalah lahirnya golongan generasi muda yang mencipta dan memulakan model perniagaan baru melalui IoT. Seterusnya, saya Wan Zafirul Hakimi bin Muhammad Mazri. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan Internet of Things dalam data. Penggunaan Internet of Things
IoT melibatkan penerimaan dan pemberian data. Ini akan membantu untuk mencipta satu sistem yang pintar. Sistem pintar ini dapat mengakses lebih banyak data daripada pelbagai sumber dan dapat mengintegrasikan semua data dalam satu sistem besar yang sistematik. Dengan bantuan IoT juga, syarikat-syarikat tidak perlu menganalisa jutaan data hanya untuk mencari idea untuk produk baru. Sebaliknya, mereka hanya perlu menggunakan sistem IoT dan sistem tersebut akan menggunakan algoritma komputer dan program untuk menganalisa data-data pengguna. Apakah trend terbaru yang banyak digunakan dalam golongan pengguna, perbezaan produk yang digunakan oleh tahap umur yang berbeza, semua data ini boleh dicari dengan mudah dengan adanya Internet of Things. Dengan Internet of Things juga, analisa data ini akan menjadi lebih mudah kerana algoritma yang tepat yang tidak akan membuat sebarang kesilapan, berbeza dengan tenaga kerja manusia. Dengan ini, semuanya akan menjadi lebih mudah, pantas dan tepat. Saya Akila dan saya akan membentangkan tentang kelebihan IoT dari segi masa. Seperti yang kita ketahui, IoT adalah satu sistem yang sangat advance dan ia mampu untuk menjimatkan masa kerana kerja boleh dilakukan dengan lebih cepat. Oleh itu, ia sekaligus dapat meningkatkan hasil produktiviti pengguna. Sebagai contoh, kita dapat lihat dalam bidang pertanian, konsep smart farming telah pun diterapkan, di mana ia melibatkan dari aspek penjagaan tanaman, siraman, baja dan lain-lain. Melalui penerapan konsep IoT ini juga, kecuaian dapat dikurangkan dan masa juga berkurang kerana ketepatan sesebuah mesin itu berjalan. Dan dengan kurangnya penggunaan masa, ia juga mendorong kepada penjimatan kos dan tenaga pekerja. Nama saya Amir Ashrin. Saya akan teruskan pembentangan keburukan IoT dari segi privasi. Kecanggihan IoT telah mempamerkan data peribadi secara melampau tanpa penyertaan aktif pengguna. Sebagai contoh, jika maklumat peribadi telah tersebar kepada orang-orang yang tidak bertanggungjawab, ini akan memberi kesan buruk kepada diri kita dan juga keselamatan diri mungkin tidak akan terjamin. Keserasian. IoT tidak ada standard penggunaan sensor seperti penggunaan USB. Hal ini menyebabkan apabila sistem dan peranti IoT rosak, maka pengguna harus membelinya daripada penjual yang sama untuk menggantikannya. Keburukan yang seterusnya adalah dari segi keselamatan. Melalui IoT, semua peranti dan program komputer akan mudah terdedah kepada penggodaman. Baru-baru ini, serangan DDoS yang besar didakwa berasal dari peranti IoT yang telah diretas dan bertukar menjadi botnet untuk menjalankan serangan ini. Jadi, sekali lagi, ia memerlukan pakar dalam bidang IT untuk mengamankan peranti IoT daripada serangan hacker. Saya Wan Zafirul Hakimi, saya akan menjelaskan tentang kerumitan Internet of Things. Di sebalik kemudahan yang dibentangkan sebelum ini, terdapat modul Internet of Things yang dipasang dalam cara yang kompleks untuk menerima dan memproses maklumat yang besar, dan alat itu memerlukan ahli-ahli yang mahir untuk menjaganya secara berkala untuk memastikan sistem tersebut terus berjalan dengan lancar dan beroperasi. Keburukan seterusnya adalah melibatkan pekerja kecil dan pekerja awam. Tenaga-tenaga buruh yang tidak lagi diperlukan akan digantikan dengan mesin yang kerjanya lebih efisien dan cepat, dan ini akan membawa kepada pengangguran dalam masyarakat. Dengan aktiviti harian yang lebih automatik, ia menjurus kepada keperluan yang sedikit dari semua manusia, terutamanya pekerja yang kurang berpendidikan. Baik, jadi kita sudah sampai ke bahagian yang terakhir dalam pembentangan kami pada hari ini, iaitu aplikasi IoT. Jadi mari kita lihat kepada beberapa contoh yang ada pada sini.
Internet of Things ni dapat digunakan dalam pelbagai industri yang ada di dunia ini. Antaranya adalah industri perkilangan contohnya. Dalam bidang perubatan, pengangkutan, pertanian, logistik, bangunan dan tenaga. Jadi wajarlah di sini kita lihat mengapa ia dinamakan Internet of Things ataupun Internet Perkara dalam bahasa kebangsaan. Perkara itu merujuk kepada pelbagai aspek dalam kehidupan kita. Jadi sampai di sini saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.